Saya tengok dia lain. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar pada pagi ini. Alhamdulillah, dalam mengimarahkan lagi bulan Ramadan dan juga sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan tahun 2022, Yayasan Wakaf Malaysia bersama dengan Yayasan Muslimin Malaysia Berhad akan menyentuh hati tuan-tuan dan puan-puan dengan mendengarkan webinar dalam mendekati golongan sasar. Dan pada hari ini kita akan mendengar kupasan berkenaan dengan golongan armalah. Siapa mereka? Bagaimana Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Yayasan Muslimin Malaysia Berhad dalam membantu kesejahteraan armalah ini, sama-sama kita dengarkan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar yang dirahmati Allah, hari ini webinar akan berlangsung sebanyak 3 pusingan, iaitu pusingan pertama, perkenalan agensi. Kemudian kita teruskan dengan webinar kedua, peranan agensi dalam mengimarah armalah, kesejahteraan armalah, dan juga penutup bagi pusingan ketiga. Dan bagi meneruskan webinar pada hari ini, saya dengan berbesar hati menyerahkan kepada moderator kita pada hari ini, kita jemput khas, iaitu Da'i Hamidah. Dan dengan itu dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Hanim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, masya-Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah memilih untuk kita duduk mengisi masa pada pagi ini yang penuh barakah di bulan Ramadan yang mubarak, yang mulia, untuk kita sama-sama menambah ilmu pengetahuan, maklumat yang baik dalam hidup kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan", apabila matinya satu manusia itu, inqata'a anhu amaluhu, maka terputuslah seluruh amalannya. Illa min salasa, 3 perkara sahaja tidak akan terputus. Salah satunya ialah sadaqatin jariyah, iaitu infak, sedekah, wakaf yang pernah kita buat ketika mana kita hidup. Jadi justru sempena Bulan Kebangsaan, Wakaf Kebangsaan 2022, kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia dan kerjasama Yayasan Muslimin Malaysia Berhad menganjurkan satu program yang kita akan kupas pagi ini. Topik yang kita akan kupas ialah wakaf dan kesejahteraan armalah. Jadi insyaAllah kita sama memberi perhatian untuk kita mendengar perkongsian daripada panel yang hebat kita bawakan pada hari ini. Bersama kita 2 panel. Yang pertama panel kita ialah pengurus bahagian pengurusan dana Yayasan Wakaf Malaysia, Ustaz Fadli bin Rosli. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat sudah. Masya-Allah. Bersyukur dapat sama-sama dalam satu program nak kutip ilmu daripada Ustaz. Dan seterusnya panel kita yang kedua, ahli lembaga pengarah Yayasan Muslimin Malaysia Berhad, Ustaz Abdul Halid bin Sintul. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Masya-Allah. Untuk makluman, Ustaz Abdul Halid bin Sintul bersara pada tahun 2011, betul Ustaz? Ya, betul. Jawatan terakhir dalam perkhidmatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah JAKIM. Betul Ustaz? Ya. Insya-Allah. Jadi sama-sama kita akan meneruskan perbincangan kita ini. Kita tak cukup masa kerana kita banyak perkara yang kita akan tanyakan kepada panel kita untuk kita menyelami, mengetahui betapa besarnya peranan wakaf yang dapat membantu ekonomi atau membantu umat Islam kita.
Dan seterusnya kita terus kepada pusingan pertama kita. Saya bawakan elok untuk saya tanya kepada mewakili Yayasan Wakaf Malaysia. Baik Ustaz Fadli. Ya, saya. Yang mana kita tahu betapa besarnya peranan wakaf ini. Bahkan wakaf ini ialah saham akhirat yang paling lumayan kalaulah kita melakukan wakaf ketika mana kita hidup. Jadi soalan saya, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua perkenalan tentang Yayasan Wakaf Malaysia dan apa itu produk yang disebutkan yang sedang kita nak tubuhkan ini, iaitu produk tabung Cakna Armalah. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sound check, suara dengar Suara dengar kan? Dengar. Okey. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Ustazah Hamidah. Saya bila tengok Dai Hamidah ni, saya dah tahu Ustazah Hamidah ni juara Dai ketiga kan, tak silap saya. Betul kan? Dai ketiga. Tapi ni bukan dalam cerita Tiga Abdul Tuan Sadiq Sigaraga, Saudagar para antik dan purba bersama anak-anaknya. Hamidah Rafilah, bukannya tu. Bukannya tu. Ini Dai Hamidah hari ni, kawan-kawan. Yang bersama saya juga hari ni Ustaz Abdul Khalid, ayahanda daripada Yayasan Muslimin yang telah pun kami berjumpa beberapa kali buat program yang sangat saya hormati, dan juga seterusnya warga kerja Yayasan Wakaf dan juga warga kerja Yayasan Muslimin, dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton siaran kita pada pagi ini di pelbagai platform yang terdapat Yayasan Wakaf Malaysia sediakan. Stay tune, mudah-mudahan anda semua berada setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan. Baik, satu hadis Nabi SAW, Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi pernah sebut, kalau kamu melewati ataupun lalu di riyadil jannah, taman syurga ataupun taman-taman syurga, farta'u, berhenti sekejap. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ma hiya riyadil jannah? Apa benda taman-taman syurga ni ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun jawab, khuliqaz zikr, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu seperti mana yang kita bersama pada hari ini. Dan satu hadis lain untuk orang-orang yang mayatazakkaruna ayatan min ayatillah, barang siapa ataupun siapa saja yang sentiasa menyebut tentang ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kehebatan Allah, haffathumul malaikah wa ghasiyatihumur rahmah wa rafa'a indah, dipayungi oleh malaikat, wa ghasiyatihumur rahmah, dilimpahi rahmat, wa rafa'a indah, dan diangkat darjatnya. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, kita berada dalam majlis ilmu. Kalau kata ada button share, boleh share, sebarkan ke semua grup-grup sahabat-sahabat yang ada. Saya yakin setiap orang ada banyak grup. Mudah-mudahan kita punya sesi walaupun tak lama, dalam tempoh sejam, setengah, boleh disebarluaskan kepada semaksimum mungkin. Baik, soalan yang telah diajukan, sedikit pengenalan tentang Yayasan Wakaf Malaysia dan apakah tabung Cakna Armalah. Sempena dengan bulan wakaf kebangsaan telah kita lancarkan pada 1 Ramadan baru-baru ini, sehinggalah bulan Ramadan ini merupakan bulan wakaf kebangsaan. Maka Yayasan Wakaf Malaysia seperti yang sahabat-sahabat sedia maklum ataupun yang baru pertama kali menyertai webinar kita pada pagi ini, merupakan satu agensi yang ditubuhkan lama dah, lebih kurang 13 tahun, 14 tahun, 23 Julai 2008. Tujuannya adalah untuk mengembling usaha dengan Majlis Islam Negeri bagi menjayakan apa-apa saja bentuk pembangunan wakaf di Malaysia ini secara ringkas. Dan bagaimanakah Yayasan Wakaf Malaysia ini bergerak di landasan ataupun padang ataupun industri wakaf ini, dan semestinya dengan sokongan daripada Kerajaan Persekutuan dan juga Majlis Islam Negeri selaku lembaga pemegang amanah Yayasan Wakaf Malaysia yang sentiasa memantau dan melihat ataupun observe aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Okey, itu secara ringkasnya sudah kita ringkaskan, tak ada banyak sangat. Berkenaan dengan tabung Cakna Armalah. Baik, kadang ada orang tanya, Armalah ni apa?
Nanti ayah anda Ustaz Alif dia ceritalah armalah ni panjang lebar. Saya sentuh secara ringkas sahaja. Armalah ini maksudnya ibu tunggal / janda / balu. Maksudnya sama ada dia berlaku dalam dua keadaan lah. Ibu tunggal ni sama ada dia diceraikan, berlaku perceraian, maafkan saya kalau ada salah perkataan, berlakunya perceraian yang pertama, yang kedua berlakunya kematian. Dia tak boleh tiba-tiba seorang wanita datang, saya ibu tunggal, mengaku tak. Bagaimana tidak berlaku perceraian, bagaimana tidak berlaku kematian pasangannya, maka belum lagi berjadi ibu tunggal lah. Jadi apa yang Yayasan Wakaf Malaysia hadirkan pada hari ini dengan bersama Yayasan Muslimin, inilah dia tabung Cak Anak Armalah ataupun dalam kurungan dia Wakaf Armalah, iaitu satu produk wakaf yang kita memberi penumpuan ataupun fokus kepada golongan-golongan armalah. Kita buat bahasa Arab lah sikit apa yang ada Ustaz Alif. Wakaf armalah, kalau wakaf janda dia macam pelik, dia macam kopi pula dah kan, kopi janda. Kita buat wakaf armalah, nampak sopan, nampak lebih mulia di situ. Jadi mengapakah Yayasan Wakaf Malaysia memberikan fokus? Sebenarnya Yayasan Wakaf Malaysia, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, Pak Long, Maklong, memang kita banyak produk. Yayasan Wakaf kalau tengok di website, di Facebook ataupun mana-mana platform media sosial kami, terlalu banyak produk. Tapi bagaimana berlakunya kronologi kita Wakaf Armalah ini adalah dengan inisiatif daripada rakan strategik kami, iaitu Yayasan Muslimin Malaysia Berhad yang telah pun hadir melontarkan idea, melontarkan pandangan untuk mewujudkan satu program wakaf yang memberikan penumpuan khas kepada kategori ataupun segmen ataupun golongan armalah, ibu tunggal dan juga balu ini. Dan alhamdulillah setelah melalui proses-prosesnya pada 14 Oktober 2021 telah pun diluluskan untuk diwujudkan produk wakaf armalah ini. Dan ini adalah produk wakaf pertama di Yayasan Wakaf Malaysia yang memberikan penumpuan spesifik khas kepada wanita. Jadi ada orang tanya pula, kenapa tiba beri penumpuan kepada golongan armalah? Kenapa golongan wanita? Itu nanti ayah anda Ustaz Alif dia akan cerita armalah ni apa benda semua. Tetapi di sini ingin Yayasan Wakaf Malaysia ataupun saya sendiri memberikan penjelasan bahawa kalau kita lihat armalah ini adalah daripada golongan wanita. Memang tak ada berlaku dalam sejarah tuan-tuan orang lelaki dia jadi armalah, tidaklah. Lelaki ni dia ada juga istilah dia lain, duda dan sebagainya. Tapi yang ini kita beri penumpuan kepada wanita. Mengapa wanita? Mengapa armalah, sahabat-sahabat? Ada satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan betapa hebatnya wanita ini. Atau hadis daripada matan yang lebih kurang atau kama qala bad ahaqqa bi husni sahabati. Seorang ja'a rijal dan Nabi SAW, datang seorang lelaki ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqa bi husni sahabati. Siapakah yang paling berhak ni untuk mendapat semua kebaikan-kebaikan amalan-amalan yang aku lakukan? Maka Nabi SAW jawab apa? Ummuka, ibu kamu. Summaman ya Rasulullah. Siapa selepas itu ya Rasulullah yang berhak untuk aku buat kebaikan? Ummuka, ibu kamu. Summaman ya Rasulullah. Kali ketiga lelaki itu bertanya kepada Nabi SAW, maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibu kamu. Summaman ya Rasulullah. Selepas itu barulah Nabi SAW menjawab, abuka, ayah kamu, abah kamu. Kan? Hadis ini memberi kesan yang sangat mendalam. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan galakan untuk kita membantu golongan, memberi kehormatan, meningkatkan martabat, memuliakan kedudukan seorang wanita ini. Kerana apa? Kerana semestinya, kebiasaannya seorang wanita, apatah lagi golongan armalah yang kami berikan fokus ini adalah seorang ibu. Sebab tu nama dia ibu tunggal. Kan? Ibu. Kerana kehebatan seorang ibu, kehebatan seorang wanita yang bergelar ibu tunggal ini sudah mestinya seorang diri membesarkan anak dan sebagainya. Itu adalah antara faktor-faktor bagaimana Yayasan Wakaf Malaysia terlibat dengan kerjasama bersama Yayasan Muslimin Malaysia Berhad ini untuk kami berikan tumpuan dan fokus
kepada golongan armalah ini. Jadi Ustazah Hamidah, ini sebagai permulaan. Kita ada soal lain nanti kan, kalau saya goreng habis, point tak ada dah, second round. So insya-Allah kita sambung lagi selepas ini. Setakat ini wallahu alam. Ustazah Hamidah mute tu. Terima kasih Fadil, Ustaz Fadli yang mengupas dengan ringkas, maksudnya dengan mudah faham untuk kita sama-sama memahami tentang Yayasan Waqaf Malaysia dan produk iaitu berkaitan dengan armalah. Jadi seperti mana Ustaz Fadli menyebutkan bahawa golongan armalah ini ialah bukanlah untuk lelaki, tetapi ia termasuk golongan khususnya pada wanita, iaitu ibu tunggal, janda dan balu disebabkan cerai dan ataupun disebabkan kematian suami. Masya-Allah. Begitulah Islam sangat mengangkat martabat wanita dan Islam sangat menjaga wanita ini. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya kepada Al-Fadil Ustaz Khalid kita yang berbahagia Ustaz Khalid, masya-Allah. Mungkin Ustaz Khalid boleh cerita sedikit berkaitan dengan latar belakang penubuhan Yayasan Muslimin Malaysia Berhad dan kenapa memilih untuk bekerjasama dengan Yayasan Waqaf Malaysia dalam menubuhkan tabung cakna armalah ini. Dan juga mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit siapakah golongan tertentu, mungkin maksudnya siapakah golongan armalah ini dan kenapa kita perlu cakna, kenapa kita perlu santuni golongan armalah ini. Mungkin ada masyarakat kita tak, hari ini mungkin baru biasa dengar perkataan armalah dan mungkin masyarakat kita mungkin hari ini baru tahu kenapa perlu ambil berat tentang armalah ini. Masya-Allah, mungkin dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya pagi ini dapat bersama-sama berada dalam perjumpaan kita melalui maya ini. Dan pertama-tama terima kasih kepada Puan Moderator Dai Hamidah yang melaksanakan kelancaran program kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga saya kepada Yayasan Waqaf Malaysia atas jemputan kepada Yayasan Muslimin, khususnya pada pengkawan kepada Yang Berbahagia Datuk Pengerusi Datuk Haji Wan Muhammad bin Datuk Syed Abdul Aziz, dan oleh kerana beliau ada urusan yang tak dapat dielakkan, dia minta maaf banyak-banyak dapat bersama kita dan minta supaya saya mengambil tempat ini menggantikan beliau untuk mengisikan ruang sebagai ahli panel dan mewakili Yayasan Muslimin Malaysia Berhad. Juga terima kasih dan alhamdulillah salam kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadli Rusli, Ketua Eksekutif Kanan Bahagian Pengurusan Dana Yayasan Waqaf Malaysia sebagai rakan ahli panel. Dan saya awal-awal lagi saya ucapkan tahniah kepada Yayasan Waqaf Malaysia yang telah menganjurkan program ini sempena bulan wakaf kebangsaan, dan mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Tadi diceritakan oleh Ustaz saudara kita Ustaz Fadli tentang kedudukan ataupun keberadaan Yayasan Waqaf dalam bersama-sama dengan Yayasan Muslimin bagi program kita pada dalam cakna armalah ini ataupun menyantuni armalah, dan insya-Allah sama-sama kita kongsikan sedikit bagaimana Puan Moderator sebutkan tadi tentang penubuhan Yayasan Muslimin. Jadi Yayasan Muslimin ini sebenarnya dah agak lama juga kelahirannya, iaitu sekitar 4 Julai 1991. Sekarang ni kita dah sampai hampir 30 tahun lebih. Alhamdulillah, dan dipadankan sebagai sebuah syarikat berhad yang berdaftar menurut jaminan di bawah Akta Syarikat 1965, iaitu sebuah organisasi bukan kerajaan yang bukan berorientasikan keuntungan. Jadi Yayasan Muslim ini berbuat kebajikan. Tidak, walaupun ada berhad di ujungnya, tapi bukan bertujuan untuk perniagaan dan keuntungan, malahan untuk kebajikan kepada umat. Jadi itu sesuai dengan dasar asas penubuhan Yayasan Muslim ini, untuk kebajikan, untuk membangunkan umat dalam membantu masyarakat, mengikut keupayaan kemampuan kita untuk keperluan. Itu asas yang utamanya. Kemudian penubuhan Yayasan Muslimin juga diasaskan, dimulakan oleh Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, pengasasnya, iaitu pada tahun 1990 lagi.
bagi memenuhi tujuan tuntutan agama dan tanggungjawab sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebajikan, berdakwah pada masyarakat. Ini asas penubuhan. Jadi apabila dah ditubuhkan, kita pun mula beroperasi, tetapi ada di sana beberapa tuntutan lain di mana orang yang menyumbang, mereka ingin menyumbang tapi memerlukan sedikit sokongan di mana untuk perluasan cukai. Contohnya walaupun kebajikan tapi di sana ada kebaikan-kebaikan yang boleh dimanfaatkan bagi pihak penyumbang penderma ni. Jadi pada 3 Julai 1992 kita telah berurusan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan alhamdulillah Lembaga Hasil Dalam Negeri telah meluluskan permohonan kita bagi mendapatkan pengecualian cukai pendapatan pada penerima ataupun penyumbang dana, iaitu di bawah Seksyen 44 Golongan 6 Akta Cukai Pendapatan 1997. Dan juga ini berdasarkan surat ikatan amanah yang dipersetujui tersebut melalui Wakil Kerajaan yang semula 24 September 1992. Jadi itulah antara usaha yang kita mulakan, kemudian berasaskan pada memorandum artikel dari pendaftar syarikat yang diluluskan dalam Lembaga Dalam Negeri maupun UAM Yayasan Muslim dapat beroperasi sehingga sekarang inilah. Jadi itu asasnya kenapa kita boleh bergerak hingga sekarang. Dan di mana dapat sokongan. Jadi kami awal lagi lah mengucapkan terima kasih kepada pihak penyumbang di mana telah memberikan sokongan dan kekuatan kepada Yayasan Muslimin untuk menjayakan program kebajikan yang kami aturkan. Jadi di samping waktu yang sama mereka mendapat manfaat untuk diberikan pengurusan cukai kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi itu manfaat juga adalah dia dapat bersedekah, berinfak, berwakaf. Dan tentulah seperti yang disebutkan tadi ada ganjaran yang tersendiri dan khusus daripada Allah SWT. Kemudian ada juga manfaatnya apabila dia melakukan amal-amal kebajikan untuk mereka sendiri. Alhamdulillah. Jadi itu sebagai permulaan mukadimah pengenalan pada Yayasan Muslimin. Jadi secara umumnya yayasan ini bergerak di atas usaha kebajikan bagi tujuan membangunkan ummah dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan sesuai dengan keupayaan Yayasan Muslimin. Alhamdulillah. Berikutnya tadi disebutkan pemerintah mengapa memilih Yayasan Muslimin memilih kerjasama dengan Yayasan Waqaf Malaysia. Jadi ini satu persoalan yang di mana kita Yayasan Muslimin sangat bertuah sebenarnya dalam peringkat awal lagi kita masa kita membuat program perjumpaan ataupun kunjungan hormat ke Yayasan Waqaf Malaysia. Saya ingat awal tahun ini awal pada tahun ini, tahun lepas minta maaf, tahun lepas kita telah buat kunjungan hormat untuk berbincang dan mendapatkan nasihat pandangan di samping mendapatkan bantuan sokongan daripada Yayasan Waqaf. Alhamdulillah, jadi kita Yayasan Muslimin rasa teruja lah kerana cadangan kita itu peringkat awalnya sekadar untuk mendapatkan sumbangan dan pandangan, tetapi mendapat natijahkan yang di luar jangkaan. Di mana pada akhir tahun lepas, 2 Disember, kita telah membuat satu perjanjian kerjasama di antara Yayasan Waqaf dan Yayasan Muslimin dalam melaksanakan program sumbangan kepada Armalah, bencana Armalah ini. Jadi ini satu perkara yang sangat membanggakan kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Yayasan Waqaf yang telah sudi bekerjasama dengan Yayasan Muslimin dalam bentuk yang lebih ke depan lah. Alhamdulillah, ini satu usaha yang sangat baik lah yang saya kira sangat dibanggakan
dan memberi manfaat yang sangat besar kepada masyarakat bila ia dapat dilaksanakan. Jadi dah kita mulakan sebenarnya, kita dah mulakan hasil daripada kerjasama ini. Permulaan telah kita adakan sumbangan pada Armalah ini. Jadi ini boleh sebut Armalah tadi belum sampai apa ni tentang pengertian ataupun tadi saya sebutkan oleh saudara tadi tentang siapa itu Armalah. Semua tadi saya sebutkan, teruskan dengan kenapa kita memilih dengan bersama dengan Yayasan Wakaf ini. Jadi di samping kerjasama yang sangat baik ini, kita merasakan Yayasan Wakaf ini kerana memiliki kekuatan yang tersendiri. Kekuatan di mana ia ditubuhkan, ditempatkan di bawah agensi agama, bawah menteri sebagai menteri, dan mempunyai platform yang kokoh untuk mendapatkan dana sumbangan melalui sistem yang teratur lah. Teratur. Jadi memudahkan Yayasan Muslimin untuk bersama dan melaksanakan program yang kita aturkan untuk menyantuni golongan Armalah. Begitu juga dari sudut yang lain, Yayasan Wakaf ini telah mendapat kepercayaan dan keyakinan masyarakat umum kerana telah berjaya membantu masyarakat yang memerlukan bantuan melalui sistem dana aset wakaf yang dilaksanakan. Dan itulah maknanya kita sangat mengadu-adukan, sangat terima kasih pada Yayasan Wakaf yang telah menerima kita sebagai rakan kunci, rakan strategi untuk melaksanakan program membantu Armalah. Jadi Armalah ini tadi yang disebutkan juga oleh Syekh Fazli, Armalah berarti balu atau janda. Kita telah kategorikan balu atau janda, iaitu kalau balu ini mereka atau wanita ini telah kematian suami, dan kalau janda berarti bercerai hidup, bercerai secara rasmi lah. Dia ada juga diistilahkan kata gantung tidak bertali. Jadi dalam kami punya kaedah, gantung tidak bertali itu belum sampai tahap bercerai, dan dia tak termasuk Armalah. Jadi Armalah ini memang pasti sama ada suaminya meninggal ataupun bercerai secara rasmi, ada dokumen yang disahkan, dimaktamatkan oleh pihak berkuasa agama atau mahkamah syariah di tempat masing-masing. Jadi itu keadaan Armalah ini, dan memang kita perlu pada perhatian ataupun santunan kita kepada Armalah ini, kerana Armalah adalah mereka yang tak ada kekuatan pada umumnya lah. Kalau tengok dalam Quran disebut rijalu qawamu 'alan nisa. Jadi laki-laki itu sebagai pendung, sebagai yang menjaga Armalah ini. Tapi bila mereka ini tidak ada, jadi Armalah ini akan mengalami suatu keadaan yang memerlukan bantuan, yang memerlukan sokongan daripada pihak luar. Jadi sebab itulah yayasan terpanggil untuk menyantuni mereka. Dan yayasan ini pada dasarnya kita tidak ada aset yang banyak, bergantung kepada penyumbang dana dari pihak luar. Jadi itulah yang kita harapkan, semoga kerjasama yang telah kita mulakan bersama Yayasan Wakaf ini dapat diteruskan sebaik-baiknya, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Abdul Halik yang mana berkongsi dengan jelas berkaitan dengan penumbuhan Yayasan Muslimin Malaysia, yang mana juga kita perlu tahu bahawa golongan Armalah ini perlu kita santuni ataupun perlu kita ambil berat kerana golongan ini adalah golongan yang memerlukan. Bahkan di dalam Al-Quran pun menyebut, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Balad ayat 16, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim au miskinan za matrabah. Maksudnya orang yang susah ini, Islam sangat menggalakkan kita untuk bantu sesama lain. Sebab itu disebutkan orang Islam ini bersaudara, orang Islam ini umpama satu bangunan, jadi kita kena saling sokong menyokong, bantu membantu. Sebab itu kan bila kita tengok dalam agama kita sendiri mengajar kita untuk bantu sesama kita ini dari sudut dengan harta benda, dengan mewajibkan kita mengeluarkan zakat.
kita kerja, lepas itu kita perlu mengeluarkan zakat. Itu Islam mengajar kita untuk bantu sesama kita dengan dari segi wang ringgit atau benda kan. Dan selain zakat, hibah, wakaf adalah salah satu cara untuk membantu saudara kita yang memerlukan. Subhanallah. Jadi terus kita kepada panel yang terusnya yang sedang menunggu soalan yang sangat hebat untuk kita bincang kepada pagi ini, Masya Allah. Jadi Ustaz Fadli, yang mana bila kita sebut kata kita perlu membantu saudara kita, terutama wanita kan, yang mana tadi Ustaz Khalid dah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi golongan wanita ni lebih kita perlu santuni kerana mereka dengan kekuatan dan sebagainya. Jadi Ustaz, yang mana bila kita sebut kata kita perlu membantu orang yang memerlukan golongan armalah ini, maka kita punya berusaha ikhtiar kita dengan menubuhkan tabung cakna armalah untuk membantu golongan armalah ini. Jadi soalan saya, bagaimanakah inisiatif berkewujudan tabung cakna armalah ini bakal memberi impak yang positif kepada kehidupan para armalah? Dan seterusnya saya juga nak tanya macam mana dana yang dikumpulkan, dana tabung armalah ini diselia dan diagihkan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk semua kita dapat maklumat ini. Terima kasih. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Dai Hamidah. Saya sebenarnya kalau nak jawab soalan berkaitan dengan amalah ni kan, risau juga. Kat balik rumah nanti ke apa kan, cikgu isi tanya, bang, dari macam backup malah. Tidak. Kita hari ni cerita berkenaan dengan fakta. Fakta bagaimana Yayasan Wakaf dan juga Yayasan Muslimin ingin memberikan satu ruang dan peluang kepada golongan armalah agar mereka ini berada dalam satu kehidupan yang selesa. Itu bantu. Kita bantu daripada sudut pelbagai sudut supaya mereka ini tidak berasa keseorangan. Kita bantu agar mereka ini berasa yang mereka juga ada tempat di dalam masyarakat. Kalau kita lihat statistik armalah ataupun ibu tunggal ni lah, tanpa mengira agama dan bangsa, kalau lihat kepada Jabatan Perangkaan dalam lebih kurang Februari 2022, statistik dia lebih kurang 1 juta adalah golongan armalah. Kita guna armalah tu bahasa Arab tapi fahamlah ibu tunggal janda. 1 juta daripada penduduk Malaysia ini, lebih kurang 8.3% macam tu dia tulis, adalah golongan armalah, golongan ibu-ibu tunggal ataupun janda yang terkesan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, maklum-maklum, tok dia, nek dia kena faham, armalah yang dibantu oleh Yayasan Wakaf Malaysia dan Yayasan Muslimin adalah armalah ataupun golongan ibu tunggal, janda yang berada di dalam kesulitan dan juga kesempitan hidup. Kan, kita tidak membantu mereka yang telah pun berada dalam level lain lah. Dia dah kaya, dia dah selesa. Itu kita tidak termasuk dalam kategori yang berada dalam tabung cakna armalah ini. Yang kita bantu armalah dan berada dalam keadaan kesempitan hidup. Yang itu kita berikan penerangan supaya jelas, kan, supaya tidak ada apa-apa persepsi ataupun tanggapan yang negatif. Tidak. Sebab apa kita kena faham realitinya, kalau cerita pasal ibu tunggal, minta maaf saya sebut, pasal ibu tunggal, janda, akan ada sahaja persepsi ataupun tanggapan-tanggapan negatif. Ini sebenarnya satu benda yang kita kena tolak jauh-jauh, kita kena tinggalkan jauh-jauh. Kerana apa? Kerana golongan-golongan ini juga diberikan perhatian di dalam Islam, hinggakanlah tempat armalah ini, memanglah Nabi sebut satu hadis, matan dia lebih kuranglah, au kama qal as-sa'i 'alal armalati au al-masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu as-sa'i, berusaha membantu alal armalah, ibu-ibu tunggal, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, umpama orang yang berjihad di jalan Allah. Dia punya nilai hisab untuk orang yang bantu armalah ni, kal qaim la yuftar, orang yang bangun malam solat tanpa rasa penat. Kas-shaim la yuftar, umpama orang yang puasa tak berbuka. Dia punya level
sampai nak membantu orang armalah, golongan armalah ini, Nabi sebut itu pahala dia. Orang bangun malam solat tak rasa penat. Orang puasa tak ada rasa nak berbuka. Maksudnya pahala dia tu besar. Kan? Saya cakap ni jangan salah faham kan, bila kita pasal tu kita menolong daripada pelbagai sudut supaya ibu-ibu tunggal janda ini merasakan mereka juga ada tempat di dalam masyarakat. Daripada 1 juta ini, mungkin yang hadir ke Yayasan Hukam Malaysia dan Yayasan Muslimin mungkin tak banyak, mungkin 0.2-0.3% saja. Tapi sekurang-kurangnya ada usaha untuk kita bantu mereka ini. Kenapa perlu kita bantu dan apakah impak-impak yang boleh berlaku sekiranya kita memberikan respon yang positif ke atas tabung Cakna Armalah sekaligus membantu kehidupan para armalah? Pertama, kita memberikan sokongan moral, sokongan daripada sudut material juga, kewangan kepada mereka. Kita kena faham, saya bercakap ni bukan bermakna saya ni pakar wanita ke apa, tak. Tidak tak jauh sekali. Tapi sebab kita ada ibu, kita ada isteri, kita ada isteri, kita faham bahawa yang mereka ini ialah wanita. Satu hadis Nabi, al-mar'atu kadila'. Al-mar'ah tu umpama dia tulang yang bengkok. Perempuan ni memang tulang rusuk yang bengkok. Diceritakan hadis Nabi SAW pun, walaupun perbincangan ulama panjang, betul ke perempuan ni diciptakan daripada tulang rusuk? Kan yang akhirnya berlakulah tarjih-menarjih yang signifikan, sehingga kan ada ulama juga mengatakan itu perumpamaan saja sebagai nasihat kepada diri kita ni, bahawa wanita ini mereka ni tulang yang bengkok. Tulang yang bengkok tu nak kena luruskan tu kena hati-hati. Kalau terlebih lurus pun boleh jadi patah. Begitu maksud dia. Kerana perempuan ini, wanita ini berada dalam keadaan yang moralnya kadang-kadang berubah-ubah. Mereka ni bila ada masalah, apatah lagi ibu tunggal. Sebelum ini mungkin bergantung macam yang Ustaz Alex cakap tadi. Sebelum ni ada tempat bergantung pada lelaki, suami. Dan tidak ada suaminya meninggal dunia. Ataupun telah pun ditinggalkan suaminya bercerai hidup. Maka dia hidup keseorangan. Apabila dia hidup keseorangan, maka dia berada dalam keadaan kesukaran untuk meneruskan kehidupan. Dia lah yang jadi ibu, dia lah yang jadi ayah, dia yang memasak apa semua, nak kena uruskan anak pun dia, nak kena kemas rumah pun dia lagi, nak cara ke kereta lagi, nak cari duit belanja lagi, nak membesarkan anak punya belajar. Kan? Banyak perkara yang daripada 2 orang dia buat seorang. Jadi apabila Yayasan Wakaf dan Yayasan Muslimin melalui inisiatif tabung Cakna Armalah ini, maka kita berikan dia sokongan moral. Kita pastikan bahawa walaupun kita bagi ni kecil je, tak banyak pun. Mungkin dia sebagai modal untuk dia memulakan perniagaan sahaja. Modal dalam bentuk harta. Maka itu sudah sekurang-kurangnya memberikan suntikan kepada golongan armalah ini yang bahawa mereka sedar, mereka ada jalan. Mereka tidak bersorangan. Mereka diberikan ruang juga untuk terus hidup seperti manusia biasa walaupun mereka ini hidup seorang. Itu yang pertama. Kita berikan dia sokongan moral. Perlu. Sebab kita faham ya, perempuan ni, wanita ni, maaf saya guna wanita. Wanita ini mood dia berubah-ubah. Dia bunyikan kadang-kadang kacau. Kan? Namun pun perempuan, namun pun wanita mana pernah salah orang cakap. Saya tak cakap itu. Wanita secara betul lah. Secara timur memang betul pun. Kalau wanita bercakap, kita janganlah melawan. Kita biarkan je. Sampai lama-lama dia penat, dia berhenti. Kan? Betul tak? Sebab tu kalau siapa kedudukan wanita ni juga, hebatnya wanita ni, sampai ada tajuk lagu ayah anda Ustaz Alex tak pastilah tahu ke tak kan, kumpulan intim ke di hati, kumpulan apa tajuk dia wanita kan. Mana ada tajuk lagu nama lelaki? Tak ada, memang tak ada. Kenapa? Kerana begitu specialnya wanita ini sebagai seorang ataupun satu golongan yang berada di dalam kelompok masyarakat, dan juga apatah lagi kedudukannya di dalam Islam, perlu diberikan perhatian. Yang kedua, kita bantu ibu tunggal ni yang mereka memang dah ada skill, memang dah ada kemahiran, memang dah ada pengalaman. Contoh, ada yang mohon, nanti Ustaz Adik boleh jelaskan juga kalau saya ada tertinggal apa-apa point. Mereka ada skill untuk buat kek, buat kuih.
Jadi dia minta mixer, dia minta chiller, dia minta freezer dan sebagainya. Maka kita beli menggunakan duit yang ada. Kita convert dia sebagai aset wakaf yang kekal daripada sudut harta alih. Harta yang mangkul. Saya explain sekejap lagi last nanti. Itu sebagai tanda yang mana kita support dia punya kemahiran, kita support dia punya pengalaman. Tiba-tiba suami meninggal dunia. Contoh kan, dah kelang kabut tu tak buat apa ni. Dia pandai, sebenarnya dia pandai buat donat, dia pandai buat karipak, dia pandai buat segala benda, kuih-kuih tempatan ni semua kan. Ondeh-ondeh lah, apa benda semua dia pandai buat. Mesin tak ada, barang tak ada, dia pandai buat kek tu, kek ni semua dia, tapi tak ada mesin. Kita tolong. Dan kita tolong, perniagaan dia meningkat, ekonomi dia meningkat. Anak dia pun dapat bersekolah dengan baik, dia pun dapat bekerja dengan bagus, tidak sekurang-kurangnya tidak ada masalah kewangan. Itu adalah antara kenapa kita perlu untuk membantu mereka. Sekurang-kurangnya mereka ada sumber untuk meneruskan kehidupan. Dan of course apabila kita dah bantu ibu-ibu yang ada skill ni, of course dia akan ada sumber pendapatan. Bila sumber pendapatan dia ada, ekonomi pun berkembang. Cycle of economy tu berpusing, perniagaan pun ada semua. Jadi itu memberikan satu benda yang impak yang positif kepada kehidupan para amalah. Dan apabila kita bantu juga ibu-ibu tunggal ini, dia tak semestinya tertumpu kepada ibu itu saja. Katakanlah ibu ni ada 2 orang anak, 3 orang anak, maka anak-anak ini pun turut mendapat kesan yang positif. Bila ibu dah ada perniagaan, dah agak stabil, mood ibu, jiwa ibu ini akan rasa tenang. Dia tak akan ada rasa kacau. Maka anak pun rasa tenang. Kan? Apabila si ibu tenang, insya-Allah anak-anak pun akan tenang. Tak ada rasa cakap ibu nasib tak tenang je. Tidak. Maksudnya apabila ibu ini tenang, kesannya kepada anak-anak pun akan tenang. Income dah ada, perjalanan hidup seperti biasa, normal, stabil. Anak-anak pun akan stabil. Sudut pembelajarannya, pendidikannya, mengajinya, segala benda semuanya akan perlahan-lahan menjadi stabil. Dan kerana itu kita perlu untuk support tabung cadangan amalan ini kerana akan beri impak positif. Yang sebagaimana yang saya cakap tadi itulah. Sebab kita di sini memang kita ada beberapa program. Kita ada didik amalah, kita ada ihsan. Amalah didik ni lebih kepada pendidikan. Kita bagi laptop dan sebagainya. Bersudut ihsan ini lebih kepada ekonomi, pembangunan ekonomi. Kita bagi mesin, perniagaan, mixer, chiller, freezer buat masa ni yang kita dah bagi dah. Supaya mereka boleh berniaga. Dan kita ada OKU amalah. Kita bantu juga amalah-amalah yang kurang upaya. Itu sebenarnya banyak lagi sebenarnya sahabat-sahabat. Kalau kita tengok apa benda yang kita boleh bantu supaya mereka ini dapat meneruskan kehidupan. Yang kadang kita macam macam saya sendiri pun sebelum ni lah, macam indah tak indah lah. Kita tahu ibu tunggal. Okey, ibu tunggal. Kan? Tapi bila kita bersama yang sama muslimin ni, kita tahu mereka ini juga ada tempat yang perlu dibantu serta-merta. Maksud saya bantu untuk supaya mereka ada kehidupan. Kerana mereka ini keseorangan dan memerlukan bantuan, sokongan moral, material dan supaya mereka ini merasakan bahawa mereka juga ada tempat dalam masyarakat dan mereka layak untuk hidup dan membangunkan kehidupan bersama-sama anak yang telah pun ditinggalkan oleh suami sama ada meninggal dunia ataupun bercerai hidup. Itu soalan yang pertama. Sambungan tadi, macam mana pula kami uruskan? Macam mana pula di Jasa Wakaf Malaysia ini diuruskan dana-dana tersebut, tabung cadangan amalan ni, kalau kata ada duit, ada kutipan, bagaimana diuruskan? Ini penting untuk saya explain juga kerana melibatkan keterusan prosedur governance-nya, urus tadbirnya. Pertama, tabung cadangan amalan ini, bila kita ada kerjasama, sama saja dia punya step dia di mana-mana bentuk kerjasama Jasa Wakaf Malaysia dengan pihak-pihak luar. Kalau dalam bersama Jasa Muslimin ini, tabung cadangan amalah ni dia ada jawatan kuasa pengurusan bersama. Yang mana jawatan kuasa pengurusan bersama inilah yang akan memberikan keputusan atas setiap agihan-agihan yang diluluskan. Bentuk-bentuk agihan yang bagaimana yang boleh kita lakukan, agihan macam mana kita boleh luluskan, agihan bagaimana yang boleh kita salurkan, berapakah jumlah-jumlah, itu semua memang ada. Yang mana wakil terdiri daripada Yayasan Muslimin dan wakilnya terdiri daripada Yayasan Wakaf Malaysia. Untuk kami bincang bagaimana flow dia,
katakanlah dapat permohonan daripada golongan amalah, dia akan pergi ke Yayasan Muslim, dia akan pergi ke Yayasan Muslimin, sama ada pergi ke kami, Yayasan Wakaf akan diuruskan oleh Yayasan Muslimin. Maka Yayasan Muslimin akan filter, saring dan lihat bagaimana keadaan mereka dan sebagainya, akan dipanjangkan kepada Yayasan Wakaf. Okey, kita ada sekian nama, ini permohonannya, bla 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 bla. Alright, kita set satu meeting jawatankuasa bersama-sama. Dalam jawatankuasa bersama itu, kita akan bincangkan bagaimana penyaluran pengagihan yang telah pun dicadangkan. Macam baru-baru ni Ustaz Alif dengan izin kita ada lebih kurang 11 agihan kan. Kita dah salur walaupun tak banyak, lebih kurang dalam 20,000 lebih je. Itu bagi kami sudah cukup untuk permulaan. Melihat muka-muka ibu-ibu ni yang kebanyakannya pun dah 40-an, 50-an, mereka ini berasa seronok bila mendapat bantuan, kurang-kurangnya mereka boleh ada penambahan income. Dan apabila melibatkan kepada harta-harta wakaf, sahabat akan ingat, setiap yang diguna pakai ini adalah duit daripada dana pokok. Dana pokok tu maksudnya dana asal lah. Maka dana asal ni kita tertakluk pada tata cara pengagihan wakaf tunai Yayasan Wakaf Malaysia, yang mana kita pakai untuk semua kerjasama. Bezanya bagaimana pengkategorian ataupun pengklasifikasian harta-harta alih dan tidak alih, akaun dan juga mangkul ini, walaupun dia dikategorikan sebagai kekal, tapi ia ada alih dan tak alih. Dia bukan consume in use, yang mana guna habis je, kita beli di nasi biryani, tak, itu tidak termasuk. Yang kita berikan mereka laptop, kita berikan mereka chiller, freezer dan sebagainya. Dan kita tertakluk juga kepada tata cara pengurusan aset wakaf. Bagaimana kita nak maintain aset wakaf ni, bagaimana kita nak memastikan bahawa aset ni adalah aset alih. Ada juga orang tanyakan soalan, aset ni aset alih, berapa lama dia boleh bertahan? Kita ada laporan berkala 6 bulan, kita akan pantau apakah aset-aset tersebut, bagaimanakah keadaan aset tersebut, dan seandainya aset-aset itu berada di dalam kerosakan, maka dia akan ada satu prosedur lain yang mana kita akan lihat kepada tabung yang lain sama ada mampu untuk kita ganti, dan kita perlu untuk ganti harta tersebut, maka kita akan gantikan, subjek kepada bagaimana harta itu rosak dan sebagainya. Jadi kita ada tata cara pengagihan, kita ada tata cara pengurusan aset wakaf supaya sahabat-sahabat jelas bahawa pengurusan tabung cadangan amalah ini adalah telus dan penuh integriti yang dikawal sepenuhnya oleh jawatankuasa pengurusan bersama dan dipantau sepenuhnya oleh ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Wakaf Malaysia, agar setiap penyaluran dana ataupun sumbangan dana yang disumbangkan oleh sahabat-sahabat diguna pakai dan dilaksanakan sepenuhnya, insya-Allah. Okey, Ustazah Hamidah, setakat ini itu saja dulu. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fadli Rosli, yang mana bila dengar kupasan daripada Ustaz Fadli tadi sampaikan tahap rasa kena buat program lain untuk jemput Ustaz bicara tentang wanita dalam rumah tangga pula, Masya Allah. Baik, jadi bila kita sebut berkaitan dengan kita kena cakna kepada armalah yang mana khususkan kepada wanita, ini sebenarnya wanita ini memang perlu dijaga dengan baik. Kerana apa? Kerana kalau kita nakkan generasi yang baik, maka kita perlu menjaga wanita-wanita dengan baik. Dan wanita-wanita itulah yang mana yang kita sebutkan yang merupakan ibu kita, isteri dan kakak adik kita. Dan mereka ini perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Kerana daripada mereka lah lahirnya, daripada pendidikan mereka lah akan membentuk satu manusia yang memakmurkan ataupun menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Baik, jadi bila kita sebut kata berkaitan dengan usaha tabung cakna armalah ini untuk memberi sokongan kepada armalah ini, bukti bahawa walaupun mungkin golongan armalah ini ditimpa ujian kan dengan penceraian ataupun kematian suami, ini ujian yang berat. Jadi kata usaha tabung cakna armalah ini membuktikan bahawa kita tidak meninggalkan para wanita yang ditimpa ujian seperti ini. Ini tanda kita bagi sokongan dan semangat untuk mereka meneruskan kehidupan dengan baik, insya-Allah. Baik, Ustaz Abdul Halim yang mana yang berbahagia, kita nak teruskan soalan yang penting. Sebelum kita nak sambung soalan kita nak minta kepada semua penonton kita pagi ni tolong like and share kita punya webinar hari ni supaya ramai boleh dengar, supaya ramai boleh tahu dan cakna tentang tabung cakna armalah ini. Kita tumpang pahala sama-sama, orang lain boleh dapat ilmu, orang lain boleh buat kebaikan, boleh wakaf sekali, kita juga menjadi penyumbang untuk berkongsi ilmu ini dapat saham akhirat yang sama. Baik Ustaz Abdul Halim, Masya Allah.
Baik, kita ketahui bahawa tabung Cak Nak Armalah ini hasil daripada kerjasama Yayasan Wakaf dan Yayasan Muslimin. Yang mana kita ketahui bahawa Yayasan Wakaf ini mungkin memfokuskan menguruskan dana sumbangan tabung Cak Nak Armalah. Jadi soalan saya Ustaz, apakah peranan Yayasan Muslimin dalam kerjasama tabung Cak Nak Armalah ini? Dan seterusnya soalan Ustaz, bagaimana permohonan armalah ini diterima dan disaring? Maksudnya mungkin golongan armalah ini mungkin ada kriteria tertentu, mungkin sebab penonton kita mungkin nak sampaikan kepada golongan armalah ini yang ingin mendapatkan bantuan, mungkin Ustaz boleh kongsikan kriteria dan bagaimana. Dipersilakan Ustaz. Ya. Okey, terima kasih pada Ustazah Hamidah. Alhamdulillah, kita sama-sama dengar tadi pada Ustaz Fadil. Ya, alhamdulillah. Dan berkaitan dengan persoalan yang diutarakan iaitu peranan Yayasan Muslimin dalam kerjasama dengan Yayasan Wakaf. Jadi kita dah buat perbincangan dan ada persetujuan melalui perjanjian kita, kesepahaman kita, dari mana Yayasan Muslimin berperanan untuk melaksanakan itu mencari pemohon, peserta ataupun pemohon lah selanjutnya mencari para armalah ni golongan yang tadi disebutkan, kalau dikirakan sekarang hampir 1 juta, lebih 1 juta. Jadi ini golongan yang satu kelompok yang agak ramai. Dan memanglah kita perlu sebagai agensi kerajaan ke, NGO ke yang melibatkan usaha-usaha kebajikan ni, perlu perhatian kepada mereka kerana ini satu cabaran jugalah. Pertama, bagi pihak armalah ni, cabaran dia ini satu takdir yang agak takdir. Nak kata musibah boleh juga, satu cubaan lah, fitnah, satu ujian pada mereka bila kematian suami ataupun ditinggalkan oleh suami. Jadi ini satu cubaan yang mereka ni perlukan kepada keprihatinan masyarakat, bantuan ataupun sokongan masyarakat di luar. Jadi itu yang kita ambil perhatian bersama dengan Yayasan Wakaf, di mana Yayasan Muslimin mendapatkan pemohon dari kalangan armalah ini yang memerlukan bantuan. Kerana di kalangan 1 juta itu saya kira bukan semuanya memerlukan bantuan. Ada armalah yang ada harta, ada aset, maksudnya kehidupan mereka mewah dan tak memerlukan bantuan. Tapi sebahagian besar barangkali lebih memerlukan bantuan. Di mana kalau kita lihat sekarang ni memang ramailah, secara umum begitu ramai, tapi yang ada berdaftar, ada buat persatuan ibu tunggal dan sebagainya. Jadi mereka ni memerlukan bantuan yang sewajarnya. Jadi dalam Al-Quran memang sebutkan lisaili wal mahrum. Orang yang memohon ini ada yang memohon dia berani, wal mahrum dia ni rasa malu nak mohon. Dia bagi wanita, kaum wanita ni dia banyak sifat malu berbanding orang lelaki. Jadi dia susah, dia memerlukan bantuan tapi dia tak mau menunjukkan yang dia susah dan tak menunjukkan dia memerlukan bantuan orang ramai. Jadi ini satu juga cabaran kepada Yayasan Muslimin. Kita kena turun padang dan mencari mereka yang memerlukan bantuan ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama lah. Yayasan Wakaf pun akan bersama-sama mendapatkan pemohon ataupun sasaran kita iaitu armalah yang memerlukan bantuan ini. Jadi dalam kesempatan kita juga kita bersetuju Yayasan Muslimin juga akan membuat penyerahan bersama dengan Yayasan Wakaf kepada penerima ini setelah mendapat dana dan memastikan barangan yang dipakai itu bermanfaat, boleh dimanfaatkan oleh penerima sumbangan tadi. Jadi itu dah kita persetujui dan dalam kita melaksanakan mencari pemohon armalah ini, kita menyediakan borang untuk diisi dan diserahkan kepada Yayasan Muslimin untuk kita teliti dan kita buat saringan. Kita ada borang khas untuk permohonan ini, di mana apabila telah diisi dengan sepenuh lengkapnya, cukup syaratnya,
kita akan teliti. Jadi antara syarat utama dia warga negara Malaysia. Kemudian mereka ni tergolong daripada kalangan asnaf atau B40 ataupun yang berada dalam kumpulan isi rumah yang terendah, per kapita yang rendah, yang layak menerima bantuan. Kalau asnaf, dengan lebih mudahnya kalimah asnaf itu menunjukkan mereka ini adalah orang berhak untuk mendapat bantuan. Jadi itulah yang kita tumpukan, di mana segala bantuan dapat disalurkan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi mereka ini apabila dah mengisi borang dengan sempurna, jadi kita jawatankuasa di peringkat teknikal di Yayasan Muslimin akan berbincang dan melihat sebagai peringkat awal saringan, dan kita akan merujuk kepada pengurusi kita, Datuk Haji Wan Muhammad, sebagai ketua organisasi kita. Kemudian setelah selesai di peringkat yayasan, kita bawa kepada mesyuarat bersama seperti yang disebutkan oleh Ustaz Fazli tadi, mesyuarat bersama untuk memutuskan meluluskan permohonan yang diajukan kepada kita. Jadi alhamdulillah, tadilah disebutkan, alhamdulillah untuk peringkat pertama telah kita berjaya laksanakan dan telah kita serahkan. Dan semalam antara yang terakhir, penyerahan sumbangan pada 4 orang almalah di Putrajaya, di bangunan Yayasan Wakaf sendiri. Alhamdulillah. Jadi ini sebagai tanda bukti bahawa kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan ini. Jadi mudah-mudahan melalui program-program sumbangan ini, webinar ini, konsep atau kaedah untuk kita meluaskan lagi bantuan dana wakaf ini, wakaf amalah ini dapat diperluaskan dan mendapat maklumat daripada pihak-pihak yang berada jauh daripada ibu kota dan sebagainya, dan mudah-mudahan akan menambah lagi bilangan mereka yang boleh kita bantu. Ini harap kita lah, insya-Allah. Dan golongan yang kita bantu ini tadi disebutkan juga, saya ulang sekali lagi lah. Jadi kita ada 3 golongan utama yang kita tumpukan, iaitu dalam armalah ini ada didik armalah, dengan skim didik armalah, iaitu dengan membantu anak-anak armalah yang memerlukan bantuan pendidikan, pembelajaran melalui peralatan komputer, laptop ataupun desktop ataupun yang kecil untuk yang sekolah rendah. Jadi ini telah antara yang banyaklah yang memohon kepada kita. Pengalaman kita tahun lepas, ramai memohon kerana tahun lepas PKP, jadi sesuai sangatlah dengan masa itu, dan mereka sangat gembira dapat bantuan ini walaupun sedikit nilainya ataupun rendah kosnya, tapi boleh membantu anak-anak mereka. Jadi itu satu yang dapat kita bantu. Kemudian yang kedua, ihsan amalah. Ihsan ini lebih pada dia disebutkan ekonomi. Kita membantu amalah ini yang memerlukan peralatan memasak, peralatan membuat kuih dan sebagainya. Dan ini pun mendapat perhatian ataupun mendapat ramai daripada kalangan mereka yang memerlukan hal ini. Kerana apabila PKP juga mereka perlu bekerja dari rumah, yang tidak ada kerja, mereka perlu mencari jalan untuk menambah ekonomi mereka. Jadi peralatan-peralatan semua ini, dapur ke, dan mixer dan semuanya, jadi mereka dapat membantu kerja-kerja mereka lah untuk meningkatkan ekonomi mereka dan membantu anak-anak mereka, kumpulan keluarga mereka, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan yang ketiganya OKU Armalah. OKU ni kita ambil perhatian juga kerana dalam kalangan Armalah ni sama ada Armalah sendiri yang diuji sebagai OKU ataupun anak-anak mereka juga kita memberi perhatian. Dan ini tentulah semua mereka yang OKU ni, walaupun ada sumbangan-sumbangan lain, tapi itulah kita, pengalaman kita tahun lepas, mereka ni tidak dapat sumbangan pada pihak lain. Dan tadilah kerana ada mereka ni kadang-kadang ada perasaan malu dan tak ada tahu sumber di mana nak dicari bantuan, jadi kita bantulah mereka ni setakat yang kita mampu. Dan beberapa orang mereka sudah kita berjaya membantu mereka dalam bidang atau dalam OKU Armalah ini, kategori yang 3 ni. Jadi ini setakatnya tiga kategori lah. Jadi ini alhamdulillah
Kalau masa depan, kalau kita ada ruang-ruang lagi, ada keperluan, ada keupayaan, akan kita teruskan, akan kita kembangkan lagi ya pada mereka golongan-golongan mereka yang kita sendiri belum mendalami atau belum bersama-sama dengan mereka ini. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan perluaskan lagi kumpulan-kumpulan yang sasaran kita ini supaya mereka lebih menyeluruh mendapat bantuan pada kita. Jadi itu yang yang dipersoalkan tadi. Ingat cukup dulu ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abdul Halim. Masya Allah, begitulah usaha kita untuk membantu golongan wanita yang memerlukan, yang mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga, kematian suami ataupun ditinggalkan suami atas sebab-sebab tertentu. Masya Allah, Ustaz Fadli Rosli, mungkin bila kita dah sebut betapa besarnya peranan wakaf, betapa besarnya peranan sedekah, betapa baiknya matlamat untuk kita tubuhkan tabung Cakna Armalah ini untuk membantu golongan wanita yang memerlukan ini. Mungkin Ustaz boleh cerita, kongsikan kepada kami semua macam mana untuk mereka yang ingin menyumbang kepada tabung Cakna Armalah ini. Dan juga sedikit Ustaz sebagai pusingan terakhir Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan apa dia pandangan Ustaz, mungkin ada beberapa kata patah untuk Ustaz nak lontarkan sebagai penutup kita. Dan juga harapan Ustaz kepada seluruh masyarakat Malaysia bagi membantu projek-projek wakaf di Malaysia Ustaz. Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudara Hamidah. Mana kata bila pusingan terakhir ni, dah nak habis lah tu. Kan? Nak habis lah, Ustazah pula minta saya pergi pepatah. Saya pun tak ada nak pandai sangat apa patah-patah ni. Cuma soalan dia, bagaimana sahabat-sahabat yang berminat nak menyertai ataupun menyumbang pada tabung Cakna Armalah ini, maka di Yayasan Wakaf Malaysia ada dua cara lah yang paling mudah. Yang pertama, pergi sahaja ke laman web Yayasan Wakaf Malaysia. Di situ boleh pilih untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tabung Cakna Armalah. Klik di situ, dia ada link untuk pergi ke sistem wakaf tunai Malaysia, yang mana sahabat-sahabat kalau kata nak berwakaf boleh pilih di bawah projek, ada dekat situ nama dia tabung Cakna Armalah, dan wakaflah seberapa banyak yang mungkin. Ni mudah-mudahan puasa ni sangat-sangatlah bagus digalakkan untuk berinfak dan berwakaf. Apatah lagi kita bantu golongan-golongan armalah yang memerlukan ini. Dan kedua, kita ada juga beberapa platform lain. Kita ada Toypay, sama juga, boleh scan je nanti dia punya tu dekat website kami dan boleh terus berwakaf. Dan insyaAllah akan menyusun lagi lah beberapa platform-platform yang ada yang akan kami sedang usahakan untuk sahabat-sahabat berwakaf di situ. Jangan lupa untuk di nama web di Yayasan Wakaf Malaysia, www.ywm, susah betul nak menyebutnya, www.ywm.gov.my. Okey, kemudian boleh pergi ke Facebook Yayasan Wakaf Malaysia. Di Facebook tu cari je Yayasan Wakaf Malaysia. Kat situ ada info juga. Sahabat-sahabat boleh wakaf ataupun mendapatkan info wakaf armalah di situ. Dan boleh juga pergi ke YouTube, bukan YouTube saya, YouTube Yayasan Wakaf Malaysia. Search saja Yayasan Wakaf Malaysia pun ada juga di situ. InsyaAllah kita akan supply, kita akan feed sekali info-info berkaitan dengan tabung Cakna Armalah dan bagaimana untuk berwakaf. Cuma yang paling mudah tadi macam saya cakap, pergi ke sistem melalui laman web dan juga scan saja QR code, boleh infak wakaf menggunakan Toypay. Okey, jelas. Dan yang terakhir, apakah pandangan dan harapan saya, dan sudah semestinya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berada dalam keadaan sekarang ini, membantu manusia lain itu, memberi manfaat kepada manusia lain itu adalah satu perkara yang sangat mustahak. Apatah lagi apabila kita tahu mereka-mereka ini adalah golongan-golongan yang berada dalam kesempitan. Tidak ada sebarang kontroversi ataupun persepsi negatif terhadap armalah ini. Kita bangkit untuk membantu dan menyokong mereka supaya mereka berada dalam situasi dan keadaan yang mereka gembira dengan kehidupan mereka. Jadi itulah dia datang tabung Cakna Armalah ini, supaya kita semua berada dalam keadaan bersedia untuk membantu, walaupun tak banyak menyumbang RM5, RM10, RM50, RM100 pun, insya-Allah kalau 10 orang, 100 orang yang beri, 1000 orang yang beri, kali RM10 dah berapa, cukup untuk kita cover beberapa
armalah yang memerlukan. Sebabnya kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, golongan armalah yang hadir kepada Yayasan Wakaf, mereka tak minta banyak pun. Paling kuat apa Ustaz Alid kalau salah betul, kalau saya salah betulkan, paling kuat pun kita bagi seorang dalam 3,000. 3,000 macam tu lah. Untuk mesin dia buat freezer, nak kalau dia buat durian crepe durian crepe dia nak sejukkan, dia ada mixer nak buat kek, nak mix tepung semua tu buat nak baking kan, bukan mahal pun. Kan, jadi insya-Allah dengan laptopnya paling kuat pun 3,000 macam tu, itu pun dah dapat spek yang okey. Prosesor dapat AMD semua, Intel prosesor i5 i7 boleh dapat. Itu pun sudah memadai untuk mereka ni berada dalam keadaan gembira untuk meneruskan kehidupan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya pun tidak adalah apa-apa patah macam Ustaz Aminah cakap tu kan. Cuma kita kena faham apabila menyelami keadaan, saya tidak ada personal experience menyantuni mana-mana amalah lah. Ini apabila bersama Yayasan Muslimin barulah merasakan bahawa pentingnya golongan amalah ni untuk disantuni. Dan saya tak akan santuni saya seorangan lah. Saya akan bersama-sama dengan Yayasan Muslimin dan juga Yayasan Wakaf. Kalau saya pergi seorang-seorang menyantuni amalah kan, lain pula cerita dia kan. Jadi saya akan pergi bersama dengan Yayasan Wakaf dan Yayasan Muslimin untuk kita bantu apa-apa yang patut. Cuma dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan ekonomi tengah orang cakap stuck, especially on armalah, kehidupan armalah ini, saya menyeru pada sahabat sekalian untuk bantulah seberapa banyak yang mampu. RM5 pun okey, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya dapat memberikan suntikan dana secara terus terang kutipan biasa-biasa saja. Tidaklah orang kata terus boom naik sampai sejuta kan, walaupun dah lancar kat Oktober 2021. Tidak, itu kita hanya kutipan pun tak banyaklah, dalam adalah berpuluh ribu lah, tidak sampai ratusan ribu, yang mana bagi kami itu pun dah diagihkan itu hari dalam lebih kurang 23-24 ribu. Tinggal berapa sahaja bakinya. Kalau ada kesudian, sahabat-sahabat yang sudi untuk berwakaf dan menyumbang untuk tabung malah ini, amat-amatlah dialu-alukan. Dan yang terakhir dalam satu surah Al-Isra, tersilap saya, ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti. Janganlah kamu jadikan tangan-tangan kamu itu terbelenggu di leher kamu. Maksud dia, janganlah kita ni terlalu kedekut sangat untuk kita membelanjakan harta di jalan Allah. Jangan kita ikat tangan kita, biarkan tangan kita ini terbelenggu di leher kita ni. Kita hulu-hulukanlah, tetapi wala tabsud hakulal basti. Janganlah pula kita bila dah tabsud tu, kalau kita dah hulur tu, kita berhulur berhabis semua pula. Tidak, simpanlah juga untuk di sini sikit. Janganlah kita ikat tangan kita sehingga terbelenggu di leher kita. Maknanya apa? Hulurkanlah bantuan sekadar mampu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan RM1 yang kita bagi, RM10 yang kita bagi, memberikan impak walaupun tidaklah banyak mana, sekurang-kurangnya memberikan suntikan moral kepada golongan armalah ini untuk mereka terus meneruskan kehidupan bersama-sama anak-anak mereka. Jadi yang terakhir, teruskan berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Yayasan Muslimin, layari semua media sosial kami untuk mendapatkan info terkini berkaitan wakaf armalah dan juga produk-produk wakaf yang lain. Teruskan berwakaf, kita refleksi diri, hiasi peribadi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf kalau ada salah kata tertutup bicara. Kita kena faham bahawa wanita ni satu golongan yang perlu kita santuni selama-lamanya, kerana wanita itu tidak pernah salah. Itu kita hargainya. Kita jumpa lagi waktu lain, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, disebabkan Ustaz highlightkan berkaitan dengan perempuan tidak pernah salah tu banyak kali. Maka saya akan tanya lagi pada Ustaz sebelum Ustaz nak akhir pada program ini, iaitu soalan daripada Facebook Ustaz. Okey, boleh. Mereka tanya, boleh tahu akan ada lagi ke agihan wakaf armalah ni? Masih ada lagi ke agihan wakaf armalah ni? Untuk saya tu, Ustaz Alid, saya jawab. Ustaz Fazli dulu. Ustaz Alid sebentar lagi. Okey, untuk agihan amalan ni dia akan sentiasa berjalan. Kita dalam setahun tu kita plan insya-Allah selepas ataupun sebelum raya haji nanti mungkin akan ada satu lagi
kita ada baki dana untuk kita agihkan. Dan kalau ialah disebabkan webinar ini menjadi asbab untuk kutipan itu meningkat dan terus meningkat, selagi mana kutipan itu ada, maka kita akan terus agihkan. Kita akan terus sebarluaskan apakah fungsi tabung cadangan amalah, dan insya-Allah teruskanlah menyumbang sahabat-sahabat sekalian, kerana kita dengan semangat tuan-tuan dan puan lebih banyak golongan-golongan amalah yang dapat kita santuni. Wallahualam. Maksudnya Ustaz, agihan apa dia sumbangan tu selagi mana masih ada dana lah. InsyaAllah. Maksudnya begitu. Masya-Allah. InsyaAllah. 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 Terima kasih Ustaz. Kita teruskan kepada panel yang terusnya, yang mana ramai-ramai dah semakin semangat untuk mengetahui berkaitan dengan tabung Cakna Armalah hari ini. Yang mana subhanallah betapa besar sungguh jasa masyarakat kita yang sudi menyumbang untuk membantu golongan adik saudara kita yang memerlukan. Masya-Allah. Jadi Ustaz Abdul Halim, yang mana soalan saya, bila kita sebut berkaitan dengan wakaf, sikitlah sebagai kita punya pusingan terakhir. Bila kita cerita tentang wakaf ini, sebenarnya bila kita selami dalam sejarah, betapa besar sungguh peranan wakaf ini dalam memajukan ekonomi. Seperti mana sebagai contoh yang mana kita tengok kalau di luar negara, Masya Allah, mereka sangat memanfaatkan wakaf. Sebagai contoh Universiti Al-Azhar, diceritakan, dibangunkan universiti itu dengan hasil wang wakaf. Jadi mungkin saya boleh ceritakan sikit. Maksudnya Universiti Mesir ditubuhkan dengan hasil wang wakaf. Masya Allah. Semua orang mengetahui betapa hebatnya Al-Azhar, dan Ustaz sendiri pun graduan Universiti Al-Azhar, betul? Masya Allah. Jadi soalan saya Ustaz, Masya Allah, huraian mungkin Ustaz boleh cerita sikit peranan wakaf sebagai potensi dalam pembangunan sosio-ekonomi negara. Sebab ramai mungkin tidak mendalami ataupun tidak mengetahui betapa besarnya peranan wakaf ini dalam membangun sosio-ekonomi negara. Dan juga yang terakhir juga Ustaz, soalan pada Facebook. Kan ada yang mereka tanya, kalau untuk OKU, tadi ada Ustaz Fadli sebut ada bagi mesin nak buat kit lah apa semua kan. Jadi ada golongan OKU, ada yang daripada Facebook tanya macam mana kalau untuk orang OKU, bantuan yang macam mana akan diberikan, bentuk yang macam mana untuk golongan OKU. Dipersilakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Puan Ustazah Hidayah. Alhamdulillah kita dah masuk pusingan terakhir ini. Jadi ditimbulkan persoalan tadi di mana peranan wakaf, potensi peranan wakaf itu dalam pembangunan ekonomi ummah, masyarakat dan negara. Jadi ini memang tak dinafikanlah. Kalau kita lihat sejarah dalam Islam sendiri, zaman Nabi Rasulullah SAW bermula contohnya di Madinah. Kalau di Mekah itu peringkat awal, di Madinah apabila disebutkan bila berlaku sesuatu perkara, pihak masyarakat memerlukan suatu kemudahan, jadi sahabat-sahabat ni terus menderma, mewakafkan apa saja yang mereka ada kepada Islam yang baru berkembang di Madinah masa ketika itu. Jadi ini semangat wakaf yang ada zaman sahabat itu sebagai asas utama yang memberi semangat kepada kita, inspirasi kepada masyarakat berikutnya. Kalau kita tengok di Madinah itu sendiri, tapak tanah Masjid Nabawi, ya, itu tanah wakaf. Begitu juga yang masa itu sahabat dia kata dia ada satu kebun yang paling dia sayang, tapi itulah yang dia wakafkan sesuai dengan dalam Al-Quran, tanah lebih hatat tunfiquna tuhibbun. Jadi itu dia perhatian sahabat ni sangat hebat, yang susah, yang memang kita tak boleh tandingi lah, tapi kita boleh ambil contoh ini. Jadi itu zaman Nabi dah bermula wakaf ini dan membangunkan masyarakat daripada zero. Nabi pergi berhijrah ke Madinah bersama sahabat tanpa bawa apa-apa kekuatan ekonomi, tetapi boleh membangunkan satu Madinah, satu pembangunan masyarakat yang madani di Madinah. Alhamdulillah. Jadi disebutkan tadi di Mesir contoh yang begini lah, dan dah lama 1000 tahun dah. Azhar dah wujud 1000 tahun lebih sebenarnya, dan boleh berdikari. Malahan satu ketika dulu dipahamkan ada satu ketika keadaan kerajaan Mesir sendiri mengalami kekurangan dana negara, dimohon untuk meminjam ataupun dibantu oleh wakaf Azhar itu.
Ini satu tanda, maksudnya dengan adanya wakaf yang terurus, wakaf yang kuat, yang kokoh, bukan boleh membantu masyarakat individu saja tetapi membantu negara dalam peringkat yang lebih besar. Jadi ini cabaran juga kepada kita, begitu juga di Turki dan negara-negara Islam yang lain yang telah mengembangkan sistem wakaf ini untuk dibangunkan dan membantu masyarakat dan negara. Dan kalau kita lihat dalam negara kita sendiri, sebenarnya dah lama semangat wakaf ni dilaksanakan, dihayati ataupun diamalkan. Kita pernah dengar banyak negeri kita ni ada orang wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf surau. Jadi benda itu semua dah berlaku dan diamalkan. Dan sekarang ini kalau kita lihat beberapa tahun sebelum saya bersara pun dah diwujudkan, ditubuhkan Jabatan Wakaf Haji dan Zakat, Jawhaf. Jadi ini menunjukkan apa? Kerajaan kita sangat prihatin kepada pembangunan atau wakaf ini. Kemudian ditubuhkan juga Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi ini satu petanda lah di mana wakaf ini jangan diabaikan. Perlu digembelin, diketengahkan supaya berperanan sebaik mungkin untuk membantu masyarakat khususnya yang memerlukan bantuan. Jadi itu yang perlu kita hayati, perlu kita sedari bahawa peranan wakaf sangat penting, sangat besar kepada masyarakat, sama ada individu, keluarga ataupun pada kerajaan itu sendiri jika dia diurus dengan sebaiknya. Mudah-mudahan kita doalah semoga Jabatan Wakaf kita ni, Yayasan Wakaf juga dapat bergerak dengan lebih pantas, lebih laju lagi supaya dapat membantu kita semua, insya-Allah. Jadi saya terpanggil juga dalam perkara wakaf ini, memang berminat. Sangat berminat kerana saya juga sendiri yang terlibat, maksudnya yang menjadi di antara penerima bantuan wakaf ini. Masa belajar dulu lah, itu yang bila dah bekerja, dah ambil bekerja, kita semangat itu datang semula untuk sama-sama menghayati betapa perlunya kita menghayati ataupun melaksanakan program-program membantu masyarakat ini. Jadi harapan saya sendiri bagi PSM Muslimin, kita dalam melalui program membantu program amalah ini, melalui tabung amalah yang ditubuhkan melalui Yayasan Wakaf. Jadi kita memang selaraskan Yayasan Muslimin tidak boleh mempromosikan untuk kutipan dana wakaf ini tetapi disalurkan melalui akaun Yayasan Wakaf Malaysia. Ini supaya lebih teratur lah tadi kan. InsyaAllah nanti pada siapa yang mereka yang individu, korporat dan sebagainya untuk menyumbang kepada tabung armalah ini, bolehlah sumbangkan kepada akaun Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi itu satu. Yang keduanya, program yang kita adakan ini, setakat ini pengalaman Yayasan Muslimin, sumbangan kita beredar di Lembah Kelang yang banyaknya, dan di Semenanjung, beberapa negeri di Semenanjung. Jadi harapan kami dengan adanya kerjasama Yayasan Wakaf ini yang kokoh dengan dana, insya-Allah kita akan perluaskan sasaran kita sehingga Sabah dan Sarawak. Itu pada masa akan datang ini, dan kita melalui tabung ini kita akan teruskanlah insya-Allah, dan matlamat kami umumnya kebajikan untuk pembangunan ummah. Itu yang khususnya seharusnya kita dapat menyalurkan bantuan kepada armalah ini mengikut kategori pun yang kita sebutkan tadi, kemudian dapat meringankan bebanan tanggungjawab keluarga dalam amal itu sendiri yang menjaga anak-anak keperluan mereka, dan juga mendapat keberkatan. Yang penting di akhir kita jangan lupa bahawa tabung armalah atau dana armalah ini adalah hasil pada sumbangan orang ramai ataupun wakaf daripada orang ramai. Jadi kita mestilah meraihkan, mestilah ikramkan sumbangan ini supaya mereka ini mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya sumbangan ini
untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak penerima. Jadi itu harapan kamilah di Yayasan. Semoga program tabung cadangan amalah ini dapat berjalan dengan baik, diteruskan dan secara berpanjangan, kerana sasaran kita sebenarnya tidak akan berakhir. Ya. Sebab apa akan berlakulah ujian-ujian, cabaran-cabaran kepada dalam rumah tangga ini. Kematian suami contoh. Kalau zaman dulu berperang, fisabilillah zaman Nabi. Berperang fisabilillah, mati syahid. Lepas mati syahid, jadi isteri yang ketinggalan, isteri jadi armalah ini akan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu amalan yang berlaku. Jadi sekarang ini pun samalah. Jadi Islam menggalakkan sistem itu, kita kena bantu. Jadi bantu dalam berbagai cara lah yang sesuai. Jadi apabila mereka menerima cabaran ujian ini, kita taklah bantu. Banyak keluar dalam berita, dalam Facebook, dalam WhatsApp, grup dan semamanya. Jadi ini kita akan usahakan sebaik mungkin untuk kita bantu. Kerana kita merasa kekuatan tu. Yayasan Muslimin merasakan kekuatan ada kerana bersama dengan Yayasan Waqaf Malaysia. Jadi bantu-membantu ni sangat pentinglah. Ta'awun bil birri wat taqwa tu. Jadi itu dah memang jadi kita punya asas dalam kita punya dasar yayasan kita sebagai tubuh dalam kebajikan, dan kita mengambil semangat keberkatan melalui semangat hadis Nabi SAW. Hadis Nabi kalau dia hadis yang panjang, tapi sebahagiannya dia kata apa? Wallahu fi auni abdi. Allah akan sentiasa membantu seorang hamba itu, madaman abdu fi auni akhihi, selama mana hamba itu membantu saudaranya. Jadi ini satu semangat ataupun satu ayat al-qamakal Rasulullah ni, satu statement yang boleh menimbulkan semangat pada kita supaya kita membantu, bersedekah, berinfak dan berwakaf tadi. Kerana dengan berwakaf itu bukan saja penerima dapat wakaf, dapat bantuan, tetapi sebenarnya ganjaran kita pun dapat kalau kita ikhlas. Kemudian kita sentiasa mendapat perhatian, mendapat perlindungan, mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi dah beritahu kita, selama mana kita membantu saudara kita. Jadi asas inilah Yayasan Muslimin bergerak, insya-Allah kita akan membantu semua, khususnya armalah ini. Walaupun dalam yayasan kita banyak skim-skim bantuan ini, bukan sahaja amalah, tetapi dengan yayasan wakaf ini kita fokus pada amalah, kerana amalah ini satu kelompok yang kadang-kadang ditinggalkan ke ketinggalan, ditinggalkan, kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang lah. Tapi sekarang alhamdulillah kita merayulah, kita menyeru pada masyarakat luar, kepada mereka yang ada maklumat ataupun peserta-peserta yang ada maklumat mengenai golongan armalah yang memerlukan bantuan, silalah berhubung dengan Yayasan Muslimin. Boleh berhubung dengan Yayasan Muslimin dengan telefon nombor 011 64 695277. Itu ataupun buka email Yayasan Muslimin, email gnm62u@yahoo.com.my. Jadi boleh buka Facebook Yayasan Muslimin supaya mendapatkan maklumat lanjut. Boleh bertanyalah pada kawan di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut ataupun untuk memaklumkan kita boleh berhubung dan kita akan panjangkan borang permohonan supaya untuk diisi dan kita timbangkan, kita teliti. Jika sekiranya cukup syarat, insya-Allah kita akan juga bantu. Walaupun bantuan kita seperti yang disebutkan Fadil Ustaz tadi tak tinggi mana, tetapi boleh daripada tidak ada boleh berniaga contohnya, dan kalau OKU tu boleh membantu mereka. OKU tadi disebutkan oleh moderator, bentuk macam mana kita nak bantu OKU ni. Bantuan setakat ni apa yang diperlukan mereka kena beritahu. Contoh yang berlaku pada kita, yang pengalaman kita, kaki palsu. Mereka ni sakit. Biasalah dah berumur sikit. Sampai pergi hospital potong. Doktor kata kena potong. Sebab daripada melarat, potong kaki. Jadi macam mana? Kena terimalah bila dia potong. Jadi proses nak ke hadapan tu macam mana, jadi kita dapat tahu, kita
flower, kita kata cuba minta dengan Yayasan Muslimin. Jadi setakat ini yang kaki palsu, contoh kaki palsu kita dah membantu 2 orang. Kemudian kita ada juga bantu yang hemodialisis. Hemodialisis ni yang berterusan, yang peringkat tinggi hemodialisis ni tinggi bayarannya. Malahan Baitul Mal dia tak ada dipahamkan lah. Jadi kami membantu sama Baitul Mal negeri kerana dipahamkan tidak mencukupi. Jadi itu. Dan OKU yang lain, kalau kesihatan lah sebenarnya, kesihatan dari sudut kesihatan yang berterusan, kesihatan yang maksudnya tak ada harapan nak banjir jadi baik. Jadi itu yang menjadikan kita boleh timbangkan dari sudut bantuan tadi. Jadi walaupun disebutkan tadi maksimum kita 3,000 itu secara umum lah. Tetapi kalau keperluan yang mendesak, keperluan yang memang tidak ada pilihan, kemungkinan nilai itu boleh ditimbangkan oleh jawatankuasa sesuai dengan keperluan dia. Contoh macam dulu itu kaki palsu memang lebih pada 3,000 nilai dia. Jadi kita timbangkan dan kita luluskan. Jadi begitu jugalah untuk akan datang ini. Saya kira jawatan wakaf tidak ada masalah dalam perkara ini. Sebagaimana kita mampu untuk membantu. Yang penting sasaran kita tadi, matlamat kita untuk memberi keselesaan. Sesuai dengan tema kita hari ini, keselesaan amalah. Cakna armalah. Wakaf keselesaan armalah. Jadi itu yang kita harapkan. Kita mohon supaya Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja kita ini dan memberikan sokongan pada kita oleh mana-mana semua pihak dan dipahamkan Ketua Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia berada di Tanah Suci sekarang ni. Kalau dia mohon juga kita supaya terdoakan kepada program kita ini, Yayasan Wakaf dan Yayasan Muslimin dapat berjalan dengan baik, berjaya dalam melaksanakan tugas bidang masing-masing, dan ini adalah untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat kita jugalah, insya-Allah. Jadi saya kira setakat itu dulu perkongsian kita. Saya mohon maaf banyak-banyak atas kekurangan, kesalahan, kesilapan, dan insya-Allah kita akan boleh berbincang lagi, berkongsi lagi maklumat pengalaman melalui media-media yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Abdul Halid. Yang mana hari ini kita dah cuba sedaya upaya mengupas berkaitan dengan wakaf dan tabung Cakna Armalah ini, yang mana bukti untuk kita membantu pada golongan saudara kita di dalam kesulitan. Baik, jadi bila kita dah ketahui semuanya, saya menarik kata-kata Ustaz Abdul Halid yang menyebut berkaitan dengan hadis untuk membangkitkan semangat motivasi kita untuk membantu saudara kita yang lain. Sebab saya teringat kata guru saya bila mana kami tanya pada guru kami macam mana untuk Allah nak tolong kita. Jadi lalu guru pun menyebut dengan cara kita membantu orang lain. Bila mana kita nak banyak Allah bantu kita, maka kita perlu banyak bantu orang lain. Subhanallah. Sebab itulah kita dalam hidup ni kita tak boleh fikir untuk tentang diri kita saja, bahkan kita kena fikir juga tentang orang lain. Apa saja yang kita boleh tolong, sekadar apa yang mampu kita tolong. Mungkin hanya dengan RM10, tetapi dengan ramai-ramai boleh membantu satu jiwa manusia. Subhanallah. Jadi itulah betapa hebatnya bantuan yang kita salurkan walaupun sedikit, terutama di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, lagi sikit pun dilipat gandakan pahala. Subhanallah. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut beberapa ceritaan yang mana orang yang dah meninggal dunia tapi mereka menyesal. Menyesal sebab apa? Allah sebut mereka menyesal fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ayat ini subhanallah menyedarkan kita betapa bila kita dah meninggal dunia, perkara pertama sekali yang kita akan menyesal bila mana kita duduk di atas dunia ini tetapi kita tidak pernah bersedekah. Kita tidak pernah berinfakkan, kita tidak pernah memberi orang kata bantuan kepada saudara kita yang lain. Bahkan itulah membuatkan kita kena muhasabah sebab kita masih hidup lagi dan kita tidak mahu tergolong dalam golongan yang menyesal. Jadi kita manfaatkanlah umur, harta yang Allah rezekikan kepada kita untuk kita infakkan, berkongsi kepada saudara kita yang sedang kesusahan, terutama dalam tabung Cakna Armalah ini yang berusaha untuk membantu golongan Armalah. Subhanallah.
Jadi terima kasih kepada panel yang sangat hebat, Ustaz Fadil Rosli dan Ustaz Abdul Halik, dan juga penganjur program kita pada hari ini, kerjasama Yayasan Waqaf Malaysia dan Yayasan Muslimin Malaysia Berhad. Subhanallah. Dan terima kasih kepada semua penonton yang meluangkan masa tanda anda sokong, yang mana program-program yang membantu untuk saudara kita sesama Islam dan semua masyarakat kita di Malaysia ini. Dan saya mohon maaf sebagai moderator, mungkin ada salah bicara kan Ustaz kan, kok ada terkasa ke apa ke, minta maaf dia korang. Jadi terima kasih, moga apa yang kita kongsi ini membantu untuk kita menjadi insan yang lebih baik, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan dan niatkan ini dibantu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja daripada saya, Da'i Hamidah, orang Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Da'i, Ustazah Hamidah. Terima kasih kepada para panel, Ustaz Fazli Rosli daripada Yayasan Waqaf Malaysia dan juga Ustaz Abdul Halid daripada Yayasan Muslimin dalam kupasan yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu Wakaf Cakna Armalah. Dan insya-Allah kita boleh insya-Allah akan ketemu lagi di siaran yang akan datang, webinar akan datang anjuran Yayasan Wakaf Malaysia insya-Allah. So dengan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب. أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه